Maksudnya peanut butter tu kira macam is a level yang masih lagi ada jiwa lagi lah untuk nak ni kan. Pasal ada lagi censored. Nak ikutkan dia punya scene asal adalah Cik Salma ambil Mika tu, celupkan dia dekat lubang toilet tu. Kau rasa macam mana kecaman yang aku terima? Assalamualaikum, saya Emira daripada Cosmo. Okey, hari ni kita kembali lagi untuk dalam Media Mulia TV MMTV. Okey, untuk episod takdir yang tertulis baru-baru ini mesti ramai yang tertanya-tanya, mana pergi Cik Salmah dalam episod akhir? Dengar ni dah ditangkap tapi tak dalam penjara. So hari ni kita bawakan khas grand entrance Cik Salmah atau Didi alias untuk MMTV. Hai, Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam, apa khabar Mira? Baik, sihat. Awak pun mengata saya Of course, netizen Mami. Itulah dia. Semalam pun kita tengok satu Malaysia dah ditipu oleh pengarah Syarul Izzat tentang cliffhanger tu. Apa yang terjadi kepada Cik Salmah. Diorang sibuk kata Cik Salmah masuk penjara. Cik Salmah tolong keluar daripada ni. Apa semualah jadi CEO. Korang jangan lupa kau nampak tak Cik Salmah pakai baju penjara? Orang tanya-tanya, masuk penjara tapi tak ada dalam penjara. Terus Cik Salmah sebenarnya pergi mana? Saya dilantik sebagai duta barulah untuk produk fast food yang you tengok untuk ending tu fast food. Banyaklah job dia bagi. Macam-macam fast food ada. Lepas tu color rambut berkala-kala pun ada. Dia bagi duta baju kaftan pun ada. Macam-macam lah. So lepas kena pecat tu maksudnya banyak tawaran lah dapat Cik Salmah? Alhamdulillah. Dia ingat Juwita ingat lepas dia pecat Cik Salmah tu daripada CEO, dia ingat saya tak boleh jadi CEO di mana-mana. Hari ini saya diberi grand entrance di Cosmo untuk CEO baru. Terima kasih Cosmo ya. So Mami, bila dah pegang watak Cik Salmah tu kan, orang dah gelar macam Nenek Fir'aun, Makcik Mekdi. So ya Mami bila baca komen-komen tu rasa kelakar ke geram ke macam mana? Tak ada, aku gelak je. Aku gelak, aku suka. Aku suka. Mula Pakcik Fir'aun. Lepas tu Nenek Fir'aun. Lepas tu Nenek Neraka. Lepas tu macam-macam lah nama. Lepas tu last sekali, yang terakhir sekali sebelum saya ditangkap, Nenek Mekdi. Okeylah, fine lah. Pasal saya rasa saya dah kebal kecaman ni semua. Tapi dia tak boleh kecam lebih lah. Pasal saya rasa watak saya sebagai Cik Salmah tu, saya bawa dari segi, saya memang nampak kejam. Tapi dalam masa yang sama saya terus saya punya humor-humor untuk penonton lah. Dia nak kecam tak jadi, dia nak kecam handbrake tarik. Tak boleh buat apa. Nak kecam dah gelak balik. Ya, kecam gelak balik kan. Macam Makcik Bimbo pun ada. Masuk air nama dia. Makcik Salmah masuk air. Awak perasaan awak macam mana pasal Cik Salmah? Kita tanya dia balik. Rasa macam nak maki tapi tak jadi. Dia tintang balik dah hilang dah. Dia dengan kita sama je. Selamat aku. So, Mami bila tengok balik lakonan Mami kan dalam drama tu, apa yang Mami rasa bila tengok macam kejamnya aku dalam drama tu? Masalahnya kita orang ni syuting, kita enjoy. Dia tak tahu cerita ni boleh jadi viral satu Malaysia, dah boleh trending. Even though malam tadi pun kita orang trending worldwide juga. Alhamdulillah, syukur. Dan Mami pun dah lama tak berlakon on Samarinda. Saya sibuk dengan kerja saya yang lain. Dan masa kita orang syuting pun tak ada yang tertulis ni. Kita orang tak terfikir langsung pasal benda-benda ni. Kita orang tahu, okay, we have fun. Tapi masa kita awal kita tengok treatment skrip tu, kita kata, dibagikan aku watak ni lain daripada lain. Maksudnya dia kena humor kan. Dan masa yang sama dia kejam. Dan ikutkan itu kurang kejam Ada lagi scene kejam yang sepatutnya berlaku. Maksudnya peanut butter tu kira macam is a level yang masih lagi ada jiwa lagi lah untuk nak ni kan. Pasal ada lagi censored. Nak ikutkan dia punya scene asal adalah Cik Salmah ambil Mika tu, celupkan dia dekat lubang toilet tu. Kau rasa macam mana kecaman yang aku terima? Aku rasa lagi teruk kot. Rasa kalau makcik tu sumbat aku kat lubang toilet tu terus.
Peanut butter pun dah kena kecam. Ya. Sampai apa ke mana saja. Sampai sekarang ni saya punya peminat celik ni, asal kita buat live video call, yang masuk semua budak-budak. Aku dah tak ada peminat yang besar ke? Semua budak-budak pasal benda tu melibatkan Mika. Ya, dan juga peanut butter. So budak-budak kan kebanyakan suka makan roti dengan peanut butter. So ini nenek peanut butter, ni nenek peanut butter, dan nama lain pula dapat. Nenek peanut butter dia panggil. Ya. So lepas ni peminat Mami bukan dewasa je lah. Kanak-kanak juga. Satu keluarga. Satu keluarga. Satu keluarga. Satu keluarga package aku bagikan. So, okay Mami, untuk pegang watak Cik Salma tu kan, macam mana Mami menjiwai watak tu sebenarnya? Tak buat reference pelakon lain? Reference tu tak, untuk pelakon lain tidak. Saya create saya punya own character, di mana saya study character. Ijat banyak bantu saya lah. Ijat sini kerana dia buat cerita ni, skrip ni khas untuk Didik Alias. Saya dah lama tak kerja dengan dia. Last saya kerja dengan dia satu telemovie, tapi sebelum tu saya kerja dengan dia first time 2003. Cerita Labuna Labuni. Cerita tu pun meletup, orang gaji tu. Dan ini yang kali kedua saya buat telemovie. Ini kali ketiga saya kembali dengan Ijat. Dan dia call, dia kata, Nyah, aku buat cerita ni untuk engkau. So nak tak nak kau kena ambil cerita ni. So kata okey, bagi treatment dulu. Saya baca terima juga tawaran tu. Saya kena ambil juga. Dia kata memang dia dah tulis untuk Didik Alias. So masa Mami baca go through, lepas tu aku cakap dia, kau ni musibat lah hidup kau. Kenapa kau jadikan aku macam ni Aku cakap, kau tak kenapanya? Kau tak nak ke? Gila tak nak. Aku cakap cerita ni macam dia enjoy lah, dia enjoy. So masa asalnya kita line up tengok Nak Zainal tu adalah watak yang pemilihan yang ketiga. Selepas ada dua kan, maknanya kita first Jana Nick, second Diana Daniel, yang ketiga adalah Nak Zainal sebagai watak Juwita lah. So yang kita dapat go through, bukan kita kata artis lain tu tak pandai berlakon, tapi orang kata pilihan yang tepat lah untuk watak Juwita tu. Pasal cerita dia sangat berat. Betul. Untuk dia twist, walaupun kata plot pun twist, karakter kita orang dipelbagai. Even though kita orang satu set pun dengan Nazima Osman pun, ibu tengok dia punya acting pun lain daripada yang lain kan. So next level katanya. yes, it's very very matured lah dia punya acting. So Mami pun dah dekat set, kita orang tak ada macam biasa kita orang masuk set je kita orang terus buat apa yang patutnya kita buat. Tapi dari segi pemakaian, karakter apa semua, memang Mami sendiri yang brief dengan kita punya team wardrobe dengan makeup lah. So Mami, ada orang komen yang watak Cik Salma dengan Rosita sangat serasi. Macam dah pernah berlakon bersama. Anak tintong aku tu. Anak tintong. Ya Allah. Aku pun tak tahulah budak tu. Nampak bongok dia tu. Kan? Macam dapat keserasian tu. Budak tu tak ada, dia kat set dia main kerja, dia main TikTok je, betul tak? Kat set. Okay. Si Rosita tu kan dia masuk set, tapi mungkin oleh kerana collaboration antara Syarul Izzat, Mami sendiri, pasal kita pun orang lama, so kita pun tak kedekut nak share ilmu. Maksudnya kita bagi dia pacing yang cantik. Cuma kita pun tak tahu dia jadi. Untuk watak dia tu dia jadi. Dia masuk sikit nak aku geram je budak ni kan. Dia ada je jawapan dia. So benda tu memang dia sebenarnya dia dah berlakon teater rasa Mami sebelum ni. So when dia berjumpa dengan kita, dia macam tak takut lah. Dia kata, Mami takutnya nak berlakon dengan Mami, takutnya nak berlakon dengan Mami. Ada berlakon baru kan, masa baru drama ketiga. Tu tak apa, you relax je. Kita support each other, saya cakap. Mami bantu apa yang boleh, you just masuk apa yang sepatutnya you buat. Jangan kau lambat memang aku tinggal lah. Tapi yang paling best tu masa yang scene kita tengah tengok rumah. Nak beli rumah. Nak beli rumah, okey. Ya rumah tu murah kan, 3 juta lebih tu murah 3 kan. 3 juta murah. Terlebih mampu katanya. Masa tu, itu kira macam kita punya first day scene. Nampak macam dia teragak, macam dia macam takut-takut untuk nak masuk lah. So kita Mami kena guide dia juga dengan Izzat jugalah. Banyak kita bantu dia. So Mami, orang kata takdir yang tertulis akan disambung ke musim kedua katanya lah. Aduh, So kalau Mami di offer semula, adakah akan terima tawaran tu? Dah tentu saya kena terima. Cik Salma tak ada ganti. Aku je boleh bawa watak Cik Salma tu. Kau kan nak ke ganti Cik Salma? Kau confirm lah tak nak, gila ke apa kau bernikah aku kahak kan aku cakap. You nak tukar ke Cik Salma? Tak nak. Gila, kalau you Cik Salma tukar, the only one. You tukar Cik Salma, lututkan you dulu tau. So kalau untuk takdir yang tertulis dua kan, macam kalau dibuat musim kedua, so apa yang Mami inginkan? Itulah dia. Kalau sebenarnya sequel ni sangat bahaya untuk TYT yang satu dan TYT yang kedua. Sequel ni maknanya
Kalau lah benda ni berlaku TYT 2, Mami mungkin akan duduk dengan all the cast, dengan director sendiri untuk jadikan dia lagi power. Dan untuk jadikan korang lagi membenci diriku. Yelah, asyik dapat kelakar je. Kan? Ada tak watak paling benci? Terbenci. Tak ada kan? Tak ada. Okey, aku dapat lah. Sebenarnya okey tak kalau orang kat luar sana gelar Mami ratu antagonis? Saya ratu segalanya. Ratu antagonis tak boleh. Ratu semua. Ratu watak antagonis lah. Macam pegang je memang bagi habis. InsyaAllah tu tanggungjawab lah sebenarnya. Apa yang dia bagi, Mami pikul. Jahat sangat ke aku Aku tak faham lah. Kau dah maki tu macam mana? Tapi maki dia tak boleh maki yang maksimum. Tapi betul lah juga ada yang ayat-ayat macam aku baca ni. Budak ni gila ke apa daripada subuh sampai malam itu je ayat dia bagi. Betul dia ada 4 je words dia. Asal kau faham kan apa words dia kan? Kan? Daripada subuh aku buka aku punya DM tu, itu dia cakap habis. Lepas tu aku tengok. Aku hantar gambar binatang tu lah. Aku hantar. Saja nak kacau. Dia balas lagi sampai 24 jam. Budak ni tak ada kehidupan dekat sini aku cakap. Dia merajin buat benda tu. Terima kasih adik kena hantarkan binatang comel tu. So selain binatang comel tu dihantar tak kecaman-kecaman lain? Ada ugutan ke? Ada. Aku kalau jumpa Cik Sama dari depan memang aku tikamkan dia daripada depan. Nak tikam aku daripada depan. Dia betul ikhlas tahu. Tapi benda tu macam sambil-sambil tu dia cakap itu dia akan lapik lah. Dia lapik. Alah gurau Cik Sama. Kita sayang Cik Sama gitu-gitu. Lepas tu kadang kalau aku rajin aku balas lah. Berani kau nak tikam aku sebelum kau tikam aku kahakkan muka kau dulu. Aku cakap. Kita just reply fan. Dia suka lah kan. Kau nak masuk pelakon ke dengan aku? Tak nak, takut. Kau pun kena pijaknya. Aku takut kena kahak katanya. Okey. Pengalaman Mami apa namanya dalam set dengan Zainal, Nazir Osman semua tu. Kerja dengan diorang ni sangat profesional lah. Nampak walaupun diorang anak-anak baru dalam industri, baru tak baru dah kot rasanya, diorang pun nak 10 tahun jugalah rasanya. So komitmen diorang sangat bagus dan kerjasama diorang sangat bagus. Especially Nazim lah, Mami tak pernah bekerja dengan Nazim Osman. First time lah untuk drama. First time kerja dengan dia. Selalu Mami tengok acting dia rasa macam dia ni tak ada watak lain kau nak bagi. So kita selalu menonton dia lah. Watak-watak dia kan macam abang-abang macam macho, abang-abang K-pop. Lepas tu mungkin macam nak handsome je. Tapi shading tetap ada. Nazim sorry I akan cakap. Okay. Tapi dia di set, dia sangat lain. Maksudnya when dia punya scene yang heavy tu, dia akan duduk reserve. Dia akan betul-betul study dia punya karakter. And when Mami tengah shooting, dia akan duduk depan dekat set tu tengok aku berlakon. Dia belajar daripada situ. So Mami tanya, kau kenapa duduk sini tengok Mami berlakon? Tak, Mami saya nak belajar, dia kata. So masih lagi belajar. Macam Elvina sendiri, macam Iman Suhana semua kan. Macam Nat jangan ceritalah. Kita punya tak banyak juga Cik Samah dengan dia yang berentak pun mungkin yang awal tu, yang tengah-tengah tu. So ada. So kita dah tahu kepercayaan untuk watak Juwita tu. Mami dah rasa snapshot, aku tahu Nat Zainal mesti boleh bawa punya. Tapi adalah kita sendiri terasa macam malam tadi scene yang dia Nazim Osman nak ceraikan Ruhila tu. So kita boleh rasalah dia sampailah. Selalu kalau kita tengok drama Melayu kan macam okey, habis macam sempat makan biskut lagi kan, tak ada perasaan. The acting wise dari individual semua pelakon-pelakon dia orang sangat bagus. Dan Syarul Izzat pun walaupun dia dekat set dah macam ikan duyung ya. Dia baring dia boleh apa kan. Tapi dia dapat merealisasikan karakter-karakter tiap-tiap satu dalam TYT. Termasuk budak kecil tu. Mika pun power juga dalam. Yang kesumbat Peanut Butter tu dia menangis betul dia menangis betul. Itu bukan dia takut. Yang first dia macam main-main tapi Cik Samah terpaksa keluarkan kuasa veto untuk membuatkan dia betul-betul menangis. Faham. So kalau tidak dia budak-budak kan, dia kan ada time play time dia apa semua kan. So Mami terpaksa cakap dengan bapak dia, kau jangan marah aku. I have to do this. Kita nak nampakkan dia real. So dia kata, tak apalah Mami, go ahead. Lepas tu kita pujuklah balik dia sekejap je kan. Tapi kita dah rasa macam tak sampai hati lah. Kita pada cucu, kita pada anak kan. Aku kunyah betul-betul tau peanut butter tu. Letak tepek dia. Tepek betul-betul. Satu botol tu aku masuk dalam tu. Jahat aku kan. Okay. Kita nak tahulah reaksi Mami kan bila tengok episod akhir tu, plot twist. Ian tu, Mika tu anak hakim. Sebenarnya reaction Mami bila tengok babak tu. Reaction tu rasa macam kat sini tak boleh mencarut untuk Syarul Izzat.
Sebenarnya Cik Salmah ni dah tahu. Dah tahu cerita tu. Pasal korang kena faham di manakah Cik Salmah ketika itu. Masa perkara itu berlaku. Dan ketika Cik Salmah kena tangkap dengan polis, di manakah Cik Salmah? Yang masuk penjara hakim. Saya tak tahulah cerita dia tergantung kat situ. Saya pun tak tahu apa kesudahan dia. Cuma mungkin yang terkejut tu adalah the circle of pelakon-pelakon kita yang memang diorang tahu ending dia sekian. Pasal diorang semalam diorang ingat ending dia adalah iklan dadah. Iklan dadah. Diorang tertipu. Ada, Mami tahu dia punya ending tu. Tapi plot twist tu hanya director saja yang tahu. Dia yang twistkan plot tu ujung-ujung. Pasal artis memang dia tak tahu. Pasal dia tahu ujung dia adalah diorang is happy ending. So tak tahu scene yang itu yang sepatutnya untuk di ni kita tak tahu scene tu dikeluarkan bila. Rupanya diorang kena prank tadi scene tu keluar ujung. Itu yang sampai keluar tajuk tak ada yang tertipu. Tak ada yang tertipu. Ya, betul. Tak ada yang tertipu, tak ada yang tercedok, semua keluar. Ya, kita tak tahulah apa jadi dengan TYT ni, saya tak tahulah. Dia ada TYT 2 ke ataupun dia akan berhenti kat sini ke, Mami tak tahulah. It's up to Syarul Izzat sendirilah. Apa-apa kau cek Syarul Izzat, jangan tag aku Pergi kat budak Ijat, pergi Instagram dia. Jangan tanya aku tak tahu. Sampai sekarang aku tanya lagi, aku tak tahu ke. Mami, okey. Apa komen Mami bila ada netizen yang dia suka nak bezakan realiti dengan drama sampai gelar pelakon-pelakon pelacur. Ya, betul. Semua tu. Itu benda tu pun keluar juga dalam grup kita jugalah. Grup WhatsApp tu. Ya Allah, macam-macam kata-kata indah daripada mereka. Rasa macam membayangkan benda tu, sebenarnya benda tu adalah lakonan. Dan diorang betul-betul menjiwai watak kalah daripada pelakon yang dalam TYT tu. Dia pula sendiri yang mengalahkan kita pula dalam DM tu. Cik Salmah dia gini-gini, lepas tu Yuwita ni. Dia lepas tu cerita pula. dia pula bagi cerita. Lalu aku cakap, sekarang ni kau pengarah ke? Syarul Izzat pengarah ni, kau nak mengarahkan aku. Aku tak tahu apa cerita sebenarnya. So benda ni macam, benda tu hidup lah dalam realiti kehidupan kita. Maksud, benda tu berlaku kat diri dia orang lah kot. Kan? Mungkin laki dia ada bini lain. Dia pun dapat tahu lepas 7 tahun dah terkena pula batang hidung dia. Mungkin mak mentua dia neraka macam aku juga. Mungkin dia benda tu is a mass market masyarakat kita yang berlaku. Penderaan kebetulan pula. Cerita tu dia ni ada skandal, dia ni lepas tu tengah cerita panas pula. Kita punya artis tiba-tiba kecoh pula dekat balai polis. Kebetulan malam tu TYT tayang. Betul. Lepas tu pula aku pergi rembat cucu aku pula dengan peanut butter. Kebetulan siang tu pula kes dera anak tu pula. Anak angkat tu. Benda tu semua kebetulan. Maknanya memang takdir tu dah tertulis lah. Untuk drama kita orang ni pergi trending. Rezeki. Betul. Alhamdulillah lah. Betul. Okey. Akhir sekali, apa kata-kata akhir Mami untuk penonton TYT yang support daripada first episode sampai episod akhir? Saya nak ucapkan jutaan terima kasihlah kepada semua yang penonton setia daripada episod 1 sampai ke 15. Kita go for trending every episode. Dan terima kasih teramat kepada Radius One dan juga Syarul Izzat beri kepercayaan kepada Mami untuk bawa watak Cik Salmah, Gonjoy ataupun Fazli, the producer, EP kita juga, Cik Isyam dan semua production team, technical team dan especially anak-anak Mami dalam TYT, semua pelakon-pelakon yang hebat. Dan thank you lah, tak terbalas Mami. Kita pun tak expect TYT ni jadi trending, jadi viral macam ni. Pasal bagi kita buat kerja ni, apa naskah yang diberi, kita akan beri seikhlas hati kita. Itulah dia, orang kata apa, naskah yang terbaru daripada saya, khas untuk peminat saya yang sokong saya daripada dulu sampai sekarang. Dan dia antara drama yang naikkan nama Mami betul-betul lah dalam. Ya, dia bukan naik saja ni, dia bagi macam satu macam ombakan, dia bagi satu ombakan baru untuk 2021 dalam keadaan kita tengah pandemik sekarang ni. Walau kita tahu banyak rintangan, banyak dugaan, kita orang tak boleh syuting, tak boleh apa, tapi Allah Ta'ala tu bagi kita satu benda yang untuk kita rasa mungkin ada orang lain lagi susah, kita kena terima, kita kena bersyukur. Ni dia bagi inilah. Alhamdulillah syukur. Saya bersyukur sangat. Terima kasih. Okey, itu saja untuk temu bual bersama Didi alias Mami kita, Cik Salmah hari ini. Jangan lupa tengok drama saya lepas ni satu lagi. Okey, sempat promote. Tempat saya nak promote. Soon, InsyaAllah ujung bulan 4 ataupun awal bulan 5, saya akan kembali beraksi di slot Samarinda juga untuk 40 episod. Banyak. Tajuknya adalah Cukup Derita Itu.
novel daripada Siti Rozmiza. So kena nantikan watak baru saya iaitu Mak Ye. Kejutan lagi lah tu. Ha? Kejutan lagi. Kejutan lagi. Kejutan lagi. Itu lepas tu kau jangan telefon aku lagi tau. Nervous. Okay, thank you guys sebab menonton MMTV bersama Didi Alias. Okay, lepas ni kita berjumpa lagi dengan artis yang lain. Bye.